Muhammad Najmuddin bin Ismail daripada Terengganu, ahli jawatankuasa Madrasah Darul Hikmah, Kemaman Terengganu. Soalan saya ditujukan kepada mana-mana moderator lah, mana-mana ahli panel, berkaitan dengan isu yang mungkin kita semua tahu, terutama yang biasa di media sosial dan sebagainya, berkaitan dengan seorang ustaz yang berasal daripada Syria, menetap di Terengganu sekarang, yang kebelakangan ni sejak 2-3 tahun ni menimbulkan kontroversi yang berturut-turutan lah. Yang kita bimbang sebab beliau dianggap mewakili, dianggap ustaz daripada golongan dakwah sunnah di tempat kita lah. Di mana sejak akhir-akhir ni semakin besar masalahnya sebab tahap mengeluarkan Imam Abu Hanifah daripada ahli sunnah. Maka pengikut dia telah pun mengkafirkan terang-terangan Imam Abu Hanifah di live FB tu lah. Dan saya pun kenal lah, pernah berjumpa beberapa kali. Jadi memandangkan beliau dianggap mewakili juga ustaz daripada dakwah sunnah, mungkin terpalit juga kepada pihak ahli sunnah kebanyakan di Malaysia lah. Jadi adakah sesuatu ataupun tidak kita mungkin menghantar lagi wakil di kalangan masyayikh kita untuk bertemu mata, untuk berbincang khusus perkara berkaitan Imam Abu Hanifah ni. Saya minta pandangan lah, sebab saya rasa benda ni bukan kecil, sebab dia ramai follower, cukup ramai, terutama anak-anak muda dah dan sebagainya. Okey, sebenarnya yang kita semua tahulah siapa yang dimaksudkan tu, yang menyerang ataupun menukilkan tomahan terhadap Abu Hanifah. Dan saya secara peribadi telah pun pernah berdebat dengan beliau. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita kata, Rora masa debat tu ganas sungguh. Muka pun tak ada senyum. Sebahagian ada yang kata tak ada nur. Nak tengok nur pergi tengok perempuan lah. Saya Muhammad. Muhammad Ruzaimi. Bukan nur. Okey. Sebab saya dah nampak dah isu ni. Bukan kerana saya ni ada kasyaf. Tapi saya boleh agak dia akan ke mana. Kerana saya melihat daripada kuliah dia, memang pengetahuan dia terhadap ilmu usul fiqh tak kukuh. Usul hadis pun lemah. Ini saya sebut ni lillahi ta'ala. Bukan kerana saya kata saya bagus. Tapi siapa yang nak berdakwah, yang nak mula kuliah, nak mengajar ilmu agama, ilmu usul fiqh dan usul hadis memang kena kuat. Ataupun kena ada asas lah. Sebab apa? Bila dakwaan sebahagian pengikut dia yang mengatakan ini semua nak pakai usul fiqh sebab nak larikan diri pada sunnah, kita pun gaul kepala. Sebab apa? Sebab macam mana dia boleh anggap ilmu usul fiqh dan sunnah tu benda yang berbeza? Sebab ilmu usul fiqh itu dirumus daripada pemerhatian terhadap dalil-dalil syarak. Usul-usul dalam usul fiqh tu, semua kaedah-kaedah tu dirumus daripada dua benda. Istiqra' terhadap dalil-dalil dan juga kaedah bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab sewaktu penurunan wahyu. Jadi oleh kerana Quran tu bahasa Arab, sunnah tu bahasa Arab, nak faham arahan, nak faham khitab. Sebab dalil kan dia khitab kan. Hukum syar'i ni dia khitab. Nak faham khitab, mestilah ikut kaedah orang Arab. Sebab Quran tu bahasa Arab, sunnah tu pun bahasa Arab. Dan usul fiqh, dia bukan datang benda asing. Dia datang daripada kaedah bahasa Arab dan dia datang daripada istiqra' kaedah terhadap dalil-dalil syarak. Macam mana pengikut dia boleh kata kita menggunakan usul fiqh untuk larikan diri daripada sunnah Nabi SAW? Ini benda yang tak betul. Sebab tu masa dalam dialog tu, masa dalam debat tu, saya terkejut bila dia kata Imam Nawawi, saya terkejut bila dia tak tahu Imam Nawawi mengatakan rapat saf tu sunat. Dia minta saya bawakan bukti dan saya bawakan bukti malam tu. Begitu, kita tak nafi memang ada khilaf. Majoriti ulama kata rapat saf sunnah. Sebahagian kata rapat saf ni wajib. Tapi kau nak pertahan pandangan wajib, takkan yang kata sunat pun kau tak tahu. Tak pasti. Ini masalah dia. Balik pada isu kita. Abu Hanifah. Abu Hanifah ni memang betul
ada kritikan terhadap dia. Kita tak nafi. Tapi sebagai seorang pengkaji, katalah dia nak berceramah kan. Dalam ilmu jarah wa ta'dil, kami yang belajar ilmu jarah wa ta'dil diajar untuk mengumpulkan kullul aqwal al-mujarrihin dengan al-mu'addilin. Maksud kena bawa semua pandangan-pandangan yang mengkritik dan semua pandangan-pandangan yang memuji. Di sana ada pujian terhadap Abu Hanifah, ada kritikan terhadap Abu Hanifah. Tu yang pertama. Yang kedua, kena faham dulu kadang-kadang ada istilah-istilah imam ni yang kita kena tengok balik. Laisa bi syai' umpamanya. Kita tak boleh terus kata laisa bi syai', confirm Imam Abu Hanifah ni tak ada nilai. Sedangkan kadang-kadang ada sebahagian ulama jarh wa ta'dil menggunakan istilah tu untuk mengatakan hadis seseorang perawi itu tak banyak. Hadis dia tak banyak, maka sebab tu dia laisa bi syai'. Maksudnya dia ni tak begitu banyak hadis dia. Tapi kritikan tu memang ada. Al-Imam Al-Mizzi, masa dia menilai tentang Abu Hanifah ni, dia bawakan seimbang. Dia bawa yang kritik dan dia bawa yang puji. Baru kita boleh tengok. Jadi sebelum nak hurai pada masyarakat, terutamanya bila kita baca buku-buku yang bersifat raw material ni, kitab-kitab yang ada sanad ni, kalau dalam hadis ke dalam jarh wa ta'dil dia raw. Sebab tu kalau saya tulis dalam status hadis, saya akan bawa banyak pandangan ulama jarh wa ta'dil supaya kita boleh buat pertimbangan. Mungkin kritikan dia tu dalam satu sudut, tapi dalam sudut yang lain dia berbeza. Abu Hanifah umpamanya, dalam hadis memang ada kritikan sebab hadis tak banyak. Berbanding ulama-ulama lain, tapi hadis dia tak banyak pun, banyak lagi daripada kita. Banyak lagi daripada yang bercakap tu. Dan dalam bab fiqh, Abu Hanifah ni tokoh. Ibn Abil Ais Al-Hanafi umpamanya, di antara ulama yang mengatakan kritikan terhadap Abu Hanifah ni, terutama dalam bab akidah, sebahagiannya telah Abu Hanifah tarik, sebahagiannya tidak sahih daripada Abu Hanifah. Cuma orang kritik lah. Tapi kalau nak kata ada kritikan terhadap akidah sikit pun kita nak tolak terus, macam mana Imam Qatadah? Qatadah dituduh oleh sebahagian ulama jarh wa ta'dil sebagai Qadariyah. Tapi tengok apa kata Zahabi. Zahabi kata, dia mungkin terpalit dengan pemikiran ni sebab dia nak mentanzihkan Tuhan. Dia nak membersihkan Tuhan daripada sifat-sifat makhluk. Jadi sebab itu, bila kita baca pandangan-pandangan ulama jarh wa ta'dil, kena baca, sebab ulama jarh wa ta'dil ni, saya tak tahu dia aware ataupun tidak. Imam Zahabi umpamanya, dalam Zikru may yu'tamad qawluhu fil jarh wa ta'dil, satu kitab Imam Zahabi, ringkas je kitab dia, boleh baca. Zikru may yu'tamad qawluhu fil jarh wa ta'dil. Imam Zahabi membahagikan ulama jarh wa ta'dil ni kepada ketiga kategori. Ada yang mutasyaddid, ada yang mutasahil, ada yang mu'tadil. Mutasahil contohnya bila Al-Hakim puji satu orang, dia longgar. Al-Ijli umpamanya, bila dia puji, dia agak sedikit longgar. Kita jangan terima dulu. Tengok mu'tadil kata apa. Mu'tadil ni antara Imam Bukhari, Imam Ahmad, Daraqutni. Cuma Daraqutni ni kadang-kadang dia mutasahil sikit. Ibn Hibban antara yang kata mutasahil sikit. Mutasyaddid, Syu'bah. Mutasyaddid, Abu Hatim Ar-Razi. So, kita kena tahu benda tu. Jangan main ambil satu dua nukilan, lepas tu terus sebar. Kita tak buat keputusan. Orang pun tengok, orang pun pening. Kita sedang berbicara dengan tokoh yang besar dalam umat ini. Kerana Imam Syafi'i pun sebut. Kan? Imam Syafi'i kata, Al-ummah ayalun ala fiqh Abi Hanifah. Umat ni, ataupun ulama-ulama yang datang kemudian, semuanya memerlukan kepada fiqh Abu Hanifah. Kerana guru Imam Syafi'i, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani itu sendiri adalah beraliran Hanafi. Mungkin kita kata, dia ni masalah dia ahlul ra'i. Ahlul ra'i itu bukan bermakna dia tolak hadis mutlak. Tak. Dia ada kaedah dia lah. Kerana mungkin tempat dia tu menyebabkan terpaksa ketat. Kerana Abu Hanifah ni duduk kat Iraq. Iraq ni tempat Syiah pun ramai juga. Ahli bid'ah banyak agak. Dia bukan macam Madinah yang sedikit bersih. Maka sebab itu berlaku sedikit perbezaan dalam nak menentukan sesebuah riwayat itu sahih ataupun tidak. Bergantung kepada ijtihad lah. Kan kalau kita duduk dekat tempat yang banyak berita-berita palsu, kita mestilah ketat sikit nak terima berita. Tapi akhirnya, kita kena tanya diri kita. Bila kita tohmah satu orang, satu tokoh yang besar,
yang pengikut dia di antara pengikut teramai di kalangan Sunni. Abu Hanifah ni pengikut paling ramai dalam dunia hari ni. Turki Hanafi, Pakistan Hanafi, India Hanafi, Uzbekistan Hanafi, Afghanistan, Asia Tengah tu semua Hanafi belaka. Iraq pun ramai juga Hanafi. Jordan pun ada sikit. Kita sedang nak mendedahkan diri kita kepada orang yang kita ni tak erti ya. Itu yang sebenarnya. Sebab majoriti umat, kita bukan kata, mungkin ada orang kata, Ustaz, sejak bila pakai majoriti ni? Tak, sebab dia tokoh besar. Pengikut dia kibar, pengikut dia ramai. Jadi bila kita nak kritik, kena ada orang kata apa, tekan-tekan break sikit. Sebab takut-takut kita terkritik benda yang orang dah jawab lama dah. Sama macam Ibn Hazmin. Ketika mana orang tanya dia pasal Imam Tirmizi, dia kata apa? Majhul. Imam Ibn Hazm ni besar. Kedudukan dia tinggi lah juga. Bila tulis Muhalla tu, hebat Muhalla tu. Tapi bila dikata Imam Abu Hanifah, Imam Tirmizi itu majhul, dia bukan mengkritik Imam Tirmizi sebenarnya. Orang yang datang kemudian kata, macam mana tokoh sebesar Tirmizi pun kau tak kenal? Maksud dia telah mendedahkan sedikit kelemahan dia sampai dia tak kenal Tirmizi. Itu sebenarnya. Jadi bila kita kritik tokoh besar ni, pastikan kita kena bawa hujah yang betul-betul mantap lah. Jangan 2-3 nukilan terus nak bawa. Saya nak pesan juga pada diri saya dan kita semua. Kadang-kadang bila dia jangan jadi macam budak-budak baru belajar silat. Baru belajar 2-3 buah dah terus nak sparring. Dia tak tahu tok guru tu dah tamat dah. Dah tamat dah buah-buah dah kan. Semua orang yang dijumpa semua nak ajak sparring. Ini bahaya. Abu Hanifah tokoh besar. Kritikan ada. Tapi tak menyebabkan kita tolak secara keseluruhan. Sebab Abu Hanifah ni, Hanafi ni dia ada tokoh-tokoh muhaddis dia juga. Al-Imam Tahawi, Al-Imam Al-Aini di antara tokoh-tokoh besar. Az-Zailai dalam Nasbur Rayah, tokoh hadis Hanafi. Jadi bagi saya, kita sebagai orang kata apa, penuntut ilmu yang minat pada ilmu agama, kena hati-hati lah masalah ni. Kena hati-hati. Dan saya setuju lah kalau Gasma nak buat satu, orang kata apa, siaran kenyataan media ke, bagi tahu kata kita berlepas diri ya. Sebab orang duk ingat dia adalah sebahagian daripada aliran kita. Jadi saya dah nampak daripada awal, saya dah jangka daripada awal, benda ni akan berlarutan dan benda ni akan berlaku. Jadi kita kena, orang kata apa, berlepas diri lah pada dia. Dia bukan sebahagian daripada kita lagi. Dia manhaj dia. Wallahualam.